Chapter 7, Cellular Respiration. Untuk bab ni kamu boleh buka buku teks, muka surat. So apa sekejap lah. Muka surat 114. Okay, 114. Jadi sebelum kita pergi apa yang ada ni, cikgu go through dululah sikit ya tentang keseluruhan apa benda yang kamu akan fahamkan. Jadi cellular respiration. Jadi apa maksud cellular respiration tu? Dia adalah sedikit pengenalan tentang cellular respiration. Kemudian kita akan pergi kepada jenis cellular respiration. Okay, jenis cellular respiration. Kita ada di sini two type sebenarnya cellular respiration. Two type of cellular respiration. Yang pertama kita ada aerobic respiration. Anaerobic respiration yang pertama. Yang kedua kita ada aerobic respiration. Kemudian dia ada satu lagi ni. Cara alternative pathway. Dia adalah alternative pathway. Type ni ada dua jenis saja untuk cellular respiration, ada two type saja. Kamu kena ingat ya, two type saja cellular respiration. Kalau kamu tak percaya kat cikgu, kamu tengok dalam buku teks tu muka surat 114 ni. Okey. Muka surat 114. Salah pula. Muka surat 114 dia ada tulis perkataan tu. There are two type of cellular respiration which are aerobic and anaerobic respiration. Jadi maksudnya cellular respiration ni ada dua jenis sahaja, anaerobic respiration, aerobic respiration. Tetapi dia ada satu lagi alternative pathway, jalan lain macam mana nak dapatkan tenaga selain daripada cellular respiration. Okey, jalan lain selain daripada cellular respiration iaitu fermentation. Jadi ini yang akan cuba difahamkan lah. Kita sama-sama akan cuba fahamkan dan kita cuba ingatkan untuk kamu lah ya. Yang paling penting sekali untuk kamu dapat keupayaan untuk jawab soalan final nanti. Jadi kita apa lengah masa, cikgu teruslah ya apa yang ada dalam ni. Cellular respiration to generate energy for living cell. Jadi perkataan ni, to generate energy for living cell, untuk menghasilkan tenaga for living cell, untuk sel yang hidup lah. Jadi sel hidup ni dia memerlukan tenaga. Tenaga dari segi apa? Tenaga dalam bentuk ATP. Bukan tenaga yang kita ada pada glukosa tu. Glukosa tu beri tenaga juga, tapi dari segi ATP. Okay, ATP dia akan digunakan oleh sel lah. Jadi yang ATP ni sangat-sangat penting. Jadi banyak, boleh dikatakan majority living process ni ataupun proses kehidupan yang kita tengah jalankan ni, sama ada kita nak bergerak ke, hormon nak dihasilkan ke, enzim nak dihasilkan ke, dia ada terlibat dengan ATP ni. Ataupun tumbesaran kamu ke, penghasilan sperma ke, jadi dia terlibat dengan ATP. ATP ni adalah bahan yang diperlukan. Jadi tanpa ATP ni akan bermasalah lah tubuh badan kita nak meneruskan kehidupan, dan sel-sel pun pastinya akan mati, tak dapat menjalankan fungsi dia. Dan seterusnya kita ada oxidation process of organic molecule to release energy. Paling bagus sekali dalam kita nak releasekan energy atau ATP ni adalah menggunakan oxidation process. Oxidation process ni apa? Dia menggunakan oksigen. Macam kalau kita nak bakar sesuatu, antara komponen utama dalam proses pembakaran tu memerlukan oksigen. Jadi dengan adanya oksigen, maka kita boleh bakar lah. Jadi kalau tidak ada oksigen, pembakaran tak boleh berlaku. Boleh ya. Jadi oxidation ni penting. Sebab apa? Sebab dia akan dapat hasilkan ATP pada kadar yang maksimum. Jadi tanpa oksigen atau oxidation ni, ATP tak dihasilkan pada kadar maksimum dan dia ada kesan buruk kepada sel-sel hidup ataupun living process yang berlaku di dalam badan. Dan substrate utama dalam proses cellular respiration ni adalah glukos. Substrate ni belajar dulu waktu enzim ya, bab-bab sebelum ni, tolong ingat balik lah, cikgu tak nak ulang lah yang itu ya. Ada video-video yang sebelum ni kamu boleh tengok.
Jadi kita pergi kepada cellular respiration jenis ni. Dalam buku teks ni, dia tak cerita secara detail ataupun dia tak pergi secara mendalam tentang anaerobic respiration ni. Jadi cikgu pun tak naklah terangkan tentang anaerobic respiration. Sebab kalau cikgu nak terangkan, cikgu nak kena baca dulu buku teks cikgu ni, yang buku foundation ni, apa dia tentang anaerobic respiration ni, supaya nanti apa yang cikgu ajar tu tak salah. Dia kalau sekadar berdasarkan ingatan saja, kadang-kadang ingatan tu dia tak kuat sangat. Jadi cikgu tak nak pergi tentang anaerobic respiration ni. Just dalam buku teks ni dia bagi tahu anaerobic respiration ni dia berlaku apabila tiada oksigen. Okay? Absent of oxygen. Jadi oksigen tu tiada. Jadi nak tak nak, untuk menghasilkan ATP tu dia tidak menggunakan oksigen. Jadi tanpa oksigen, ATP tetap dihasilkan. ATP ni, adenosine triphosphate ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada aerobic respiration. Aerobic respiration ni present of oxygen. Jadi oksigen hadir. Ada oksigen. Jadi oksigen hadir tu macam mana? Dia dapat daripada sistem pernafasan. Nanti bab yang seterusnya ada nanti. Bagaimana oksigen tu daripada udara ni masuk ke dalam sistem pernafasan kita, kemudian akan diangkut oleh darah pergi ke seluruh tubuh badan. Pergi ke mana? Pergi ke semua tempat yang ada sel. Sebab semua sel ni memerlukan oksigen untuk dia hasilkan ATP ni. Jadi dia kena ada oksigen, dan oksigen tu kena masuk ke dalam badan dan kena hantar ke setiap sel yang ada untuk berlaku aerobic respiration. Okey, ini cellular respiration lah. Glucose breakdown involve oxygen to produce ATP. ATP ni adalah chemical energy. Okey, ATP. Kalau kamu belajar tentang sodium potassium pump kan, ada ATP kan. ATP ni adenosine triphosphate. Maksudnya dia ada satu adenosine, ni contohnya molekul adenosine, kemudian dia ada 3 molekul fosfat. Okey, 3 molekul fosfat yang melekat lah. Okey. Kemudian kalau kamu ingat lagi, ada breakdown nanti tu kan, dia pecah, dia lekat pada carrier protein tadi tu, menyebabkan berlaku pertukaran bentuk pada carrier protein untuk dia lepaskan sodium keluar extracellular fluids. Okey, tak naklah itu ulangan lah. Jadi ini glucose breakdown oxygen to produce ATP. Jadi oksigen ni akan oxidize glucose, akan hasilkan carbon dioksida, water, energy, iaitu ATP. Jadi proses dia macam mana aerobic respiration ni? Yang pertama, glukos ni contohnya sel. Sini tengah-tengah kita ada nukleus. Ni sel lah. Sel. Dalam ni ada nukleus. Kemudian ada mitokondria. Jadi apa yang berlaku? Glukos akan masuk. Ada anak panah tu, maksudnya glukos akan masuk. Bila glukos akan masuk, glukos akan duduk di sinilah. Duduklah di cytoplasm. Jadi bila dia berada di cytoplasm, apa berlaku pada glukos tu? Akan berlaku glycolysis kepada glukos tu. Glukos tu akan dipecahkan jadi 2 pyruvate sebenarnya. Dia akan dipecahkan jadi 2 molekul pyruvate. Dan 2 molekul pyruvate ni akan masuk ke dalam mitokondria. Jadi pyruvate ni akan masuk ke dalam mitokondria. Dia akan jadi pyruvate. Okey. Apabila pecah glukos, ini glukos, pecahkan glukos melalui proses glycolysis, dia jadi pyruvate. Pyruvate ni akan masuk ke dalam mitokondria. Kemudian dia akan sambunglah. Di mitokondria ni akan guna oksigen untuk pecahkan pyruvate ni menjadi ATP. Waktu glukos dipecahkan jadi waktu glukos dipecahkan jadi pyruvate pun, dia akan hasilkan ATP juga. Ada ATP juga yang akan hasil. Jadi ada sikit lah, tapi tak banyak berbanding dengan di dalam mitokondria.
Mungkin lukisan tu pun nak cantik, cikgu lukis semula lah ya. Dia bila on the spot lukis ni biasalah, tak apa nak elok. Jadi kalau cikgu ambil masa slow-slow lukis, mungkin dia cantik sikit. Okey. Jadi kita ada sel. Di tengah-tengah ni kita ada nukleus. Okay, cikgu table sikit. Sel. Yang ni nukleus. Jadi kita ada cytoplasm. Okey. Hopefully tak salah eja lah ya. Kemudian ada glukos di luar. Glukos akan masuk lah. Ini pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif. Kamu belajar waktu bab yang kedua, movement of substance across plasma membrane. Kalau tak salah cikgu, dia facilitated diffusion. Walaupun ada buku-buku teks cikgu baca ni, dia kata ada juga glukos dibawa secara pengangkutan aktif. Tapi kita ikutlah apa yang ada dalam buku teks kamu ya. Kamu jangan pening-pening kepala. Jadi glukos masuk ke dalam sel. Dia masuk, dia pergi ke mana? Jadi kita buat molekul glukos. Contohnya petak ni adalah glukos. Jadi glukos sekarang ni masuk ke dalam sel. Masuk dan berada di cytoplasm. Okey. Dan bila berada dalam cytoplasm, akan berlaku apa? Akan berlaku glycolysis. Betul tak eja dia? Glycolysis, betul? Jadi akan berlaku glycolysis. Okey. Molekul glukos ni dipecah. Dia jadi pecah. Jadi pecah jadi dua molekul lain. Dia jadi dua molekul lain yang dipanggil sebagai pyruvate. Kamu ingat pyruvate saja pun boleh lah. Tapi selain daripada pyruvate tu, ada juga penghasilan ATP. ATP pun terhasil juga daripada pemecahan glukos di cytoplasm ni, yang melalui proses glycolysis. Jadi glukos ni masuk ke dalam cytoplasm. Bila masuk dalam cytoplasm, apa yang berlaku? Berlaku glycolysis. Glukos dipecahkan jadi pyruvate. Dan pada waktu yang sama ada juga penghasilan ATP, adenosine triphosphate. Kemudian pyruvate ni akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke mitokondria. Mitokondria ni plural lah, mitokondrion singular. Ya. Jadi di dalam mitokondria tu nanti akan ada tindak balas pula dengan pyruvate ni, yang kemudian akan menghasilkan ATP dalam kuantiti yang banyak lah. Dan di situlah akan digunakan oksigen. Oksigen akan bertindak balas terhadap pyruvate ni, yang akan hasilkan banyak nilai ATP. Ya. Kemudian akan berlaku oxidations of pyruvate yang akan membentuk carbon dioxide, water, ATP. Yang ini berlaku di mitokondrion. Mitokondria ni satu mitokondria lah ya. Jadi glukos tindak balas dengan oksigen jadi karbon dioksida, H2O, energi. Jadi energi ni apa ni? ATP ni. Kalau tak salah cikgu, energi ni lebih kurang 38 atau 36 ATP. Ya, 38 atau 36 ATP. Dan ni tak apa yang tak. Kemudian kita masuk pada fermentation. Jadi fermentation ni adalah alternative pathway obtain energy beside cellular respiration. Dia alternative pathway. Selain daripada cellular respiration ni, apa lagi yang boleh berlaku di sel yang boleh menjalankan proses cellular respiration? Bukan cellular respiration pula, proses menghasilkan energi ataupun ATP. Jadi fermentation. Fermentation. Proses dia lah. Fermentation tu apa? Incomplete breakdown of glucose. Glucose ni dia berlaku tak lengkap dia punya pemecahan. Okey? Jadi kenapa dia tak lengkap pemecahan dia? Sebab dia ada kurang oksigen. Jadi bila dia kurang oksigen, dia tak boleh nak pecahkan secara lengkap glukos ni kepada bilangan ATP yang paling maksimum. Okey? Kemudian apabila tempat tu tiada oksigen. Okey, tiada oksigen. Okey, differ from aerobic respiration after glycolysis. Jadi dia berbeza sedikit selepas glycolysis. Glycolysis ni berlaku di mana? Berlaku di cytoplasm lah.
Dan dia ada dua jenis fermentation. Kita ada alcohol fermentation, kita ada lactic acid fermentation. Jadi waktu alcohol fermentation, glukos ni akan dipecahkan, dia akan jadi etanol, karbon dioksida, energy. Okey. Yang ni yang berlaku waktu jenis alcohol fermentation lah. Sebagai contoh, kita ada yeast. Jadi yeast ni, jadi bila dalam keadaan dia tiada ataupun kurang oksigen, dia terpaksa menjalankan alcohol fermentation. Dan bila dia jalankan alcohol fermentation ataupun fermentasi, penapaian lah bahasa Melayu dia akan hasilkan etanol. Jadi yeast ni akan hasilkan etanol. Sebab itulah yeast digunakan dalam industri untuk penghasilan beer dan wine. Jadi sebenarnya secara teorinya mudah sajalah. Kamu ada jus buah tu, kamu bubuh yeast. Kemudian kamu tutup dia rapat-rapat supaya nanti oksigen akan habislah. Habis digunakan. Bila dah habis digunakan, yeast tak boleh nak bernafas guna oksigen. Jadi dia tetap akan bertindak balas dengan glukosa ni. Dia tetap akan cuba pecahkan glukosa ni, supaya glukosa ni makanan dia. Jadi dia tetap cuba pecahkan glukosa ni, tetapi dia tak boleh dapat energi yang sepenuhnya. Okey, dia tak dapat energi yang sepenuhnya, sikit sahaja. Jadi sebab itulah hasil produk beer atau wine ni dia masih manis lagi. Okey, dia masih manis lagi. Satu lagi, proses penapaian. Kan bila kita makan kita buat tapai, kita ada bubuh beras nasi yang tak masak. Jadi kita letakkan yeast. Nasi tu kalau kita rasa dia tak manis, dan kita tak campur tapai beras ni, tapai nasi ni dengan gula. Ya. Jadi kemudian selepas kita dah biar proses penapaian tu bertindak balas, yeast tu, dia kan tapai tu dibungkus. Jadi oksigen akan kurang di dalam tu, dan akan ada proses pemecahan glukosa. Okey? Glukosa ataupun kanji itulah, yang sehingga kan bila kita makan tapai tu kita rasa manis sangat. Sebab apa? Glukos ni tak betul-betul dipecahkan sepenuhnya. Dan bila kita makan tapai tu, kita rasa macam ada bergas. Dia ada gas. Itu alkohol lah, tu etanol. Lepas tu ada karbon dioksida sedikit lah dalam proses penapaian. Jadi yeast ni akan bertindak balas dengan glukosa, tapi dia tak pecah sepenuhnya glukos ni, dan dia akan hasilkan etanol dalam proses pemecahan dia tu. Dan ini digunakan untuk penghasilan beer dan wine. Okey, penghasilan beer dan wine. Jadi orang dulu-dulu tu nak buat beer dengan wine, dia campur sajalah dengan yeast. Ada di kampung-kampung, cikgu tengok cerita Korea kan, dia nak buat wine kan daripada anggur yang dia kutip di ladang dia campur yeast sajalah. Okey, kemudian yeast juga digunakan untuk buat roti. Okey, bread. Mana disebabkan apa? Yeast ni akan bertindak balas dengan tepung tu. Okey, dengan tepung lah, karbohidrat tu. Kemudian dalam proses tindak balas yang kurang oksigen tadi tu, sebab tepung tu kan dough tu tertutup. Okey, dan dia akan hasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida ni akan jadi lubang di dalam dough tadi tu. Dan dough tu akan makin lama makin mengembang. Okey, dia akan mengembang. Jadi bila dia mengembang, dough tu akan jadi besar lah. Dan bila kamu masak dough tadi tu, dia akan jadi roti yang lembut dan gebu. Itulah fungsi yeast. Hopefully kamu boleh faham lah yeast tu ya. Kemudian kita ada paddy plant, pokok padi. Jadi pokok padi ini dia ditanam di kawasan yang berair. Okey, waterlogged area. Jadi maksudnya pokok padi tu akan tenggelam dalam air. Bukan tenggelam semua. Tenggelam separuh ke, tenggelam bahagian batang dia, bahagian batang ke bawah dia kan, bahagian akar dia tu. Jadi bila dia tenggelam, bahagian bawah tu akan kurang dapat oksigen. Jadi sel-sel di situ susahlah dia nak bernafas. Okey, tapi dia tak ada masalah. Sebab apa? Walaupun dia ada penghasilan alkohol ni, glukos ni dipecahkan jadi alkohol, no problem, carry out. Dia akan ada alcohol fermentation, tapi dia
alkohol ni walaupun dia sepatutnya bila ada alkohol dalam tumbuhan dia akan toksik kepada plant, tapi dia tak kepada pokok padi. Jadi sepatutnya bila ada penghasilan alkohol disebabkan oleh tiada oksigen dalam proses pemecahan glukosa. Sebab pokok padi pun kena ada penghasilan ATP ya. Sebab ATP ni banyak digunakan dalam contohnya penghasilan hormon ke, penghasilan enzim ke, untuk tumbuh saran ke, untuk proses mitosis, meiosis ke. Jadi nak tak nak kena ada ATP ni, proses pengangkutan di akar untuk ambil nutrien ke kan. Jadi kena ada penghasilan ATP, tapi masalahnya oksigen tak cukup. Jadi dia tetap pecahkan glukosa tu pada waktu yang sama akan hasilkan etanol, alkohol ni. Dan alkohol etanol ni dia kalau untuk kebanyakan tumbuhan dia tak boleh ada dalam tumbuhan. Sebab apa? Sebab dia toksik. Jadi bila dia toksik, tumbuhan akan mati. Tetapi pokok padi ni dia special sikit, unik sikit. Dia ada banyak alkohol dihydrogenis. Jadi alkohol dihydrogenis ni berfungsi supaya dia dapat breakdown etanol ni. Di etanol tu akan dipecahkan jadi non-toxic carbon dioxide. Okey? Boleh ya? Tak susah sangat lah. Seterusnya kita ada lactic acid fermentation. Sebagai contoh, ada dalam penggunaan penghasilan milk fermentation. Milk fermentation. Contohnya dia menggunakan lactobacillus lah. Jadi lactobacillus ni digunakan dalam milk fermentation yang kemudian akan menghasilkan yogurt. Jadi lactobacillus ni akan bertindak balas terhadap laktos, akan tukarkan laktos ni kepada lactic acid. Lactic acid kan, kamu cuba campurkan cuka dalam susu, apa jadi dekat susu tu? Susu tu akan bergumpal. Sebab apa? Sebab ada tindak balas dengan asid tu. Samalah di sini, lactic acid ni akan tindak balas dengan laktos. Dia akan ada coagulate casein. Casein ni adalah molekul yang ada di dalam lactic acid ni. Sorry, yang ada dalam susu. Okey. Jadi lactic acid ni akan bertindak balas terhadap susu yang menyebabkan coagulate. Dia bergumpal casein ni yang kelihatan seolah-olah macam yogurt. Okey. Jadi ini cara penghasilan yogurt. Dan yogurt tu rasa dia apa? Rasa dia pahit ke? Rasa dia manis ke? Dia rasa masam. Kalau yang rasa manis tu selalunya dicampur gula lah, tapi kalau yang pure yogurt ni selalunya dia rasa masam. Okey, kemudian kita ada human muscle. Okey, human muscle. Human muscle ni kamu boleh buka muka surat 119. Muka surat 119. Human muscle. Jadi dalam keadaan tertentu, muscle manusia ni dia jalankan vigorous training. Vigorous training tu maksudnya apa? Aktiviti yang lasak. Dan bila aktiviti lasak, rate penggunaan oksigen lagi tinggi daripada oksigen yang dibekalkan. Maksudnya tubuh badan akan guna banyak oksigen, tetapi masalahnya oksigen yang masuk tak cukup. Kan kita bernafas sama je lah, tapi masalahnya bila kita guna banyak oksigen sekarang ni dah kurang sesangat-sangatnya kurang. Okey, sebab tu kalau tak salah cikgu terbaca satu artikel, dia kata Michael Phelps tu, yang perenang tu yang banyak menang gold medal Olimpik ni, dia dapat dia punya jantung tu berdegup 2 kali ganda lebih cepat berbanding manusia biasa, manusia yang lain lah. Maksudnya dia punya kadar pernafasan tu dia lagi bagus berbanding dengan orang lain. Cikgu tak tahulah yang itu ya betul ke tidak, cikgu baca betul ke tidak ya. Tapi nak bagi tahu, bila dia dapat bernafas dengan lebih cepat berbanding orang lain dan oksigen tu dapat masuk dengan kadar yang lebih cepat, jadi lagi banyak oksigen akan dihantar ke seluruh sel dia, lagi banyak dapat dipecahkan glukos, lagi banyak ATP yang dapat dihasilkan, otak dia makin bertenaga lah, dia makin cepat lah, dia makin bersemangat lah, endurance dia tu tinggi ya. Jadi sekarang ni masalahnya rate penggunaan oksigen lagi tinggi berbanding dengan oksigen yang dibekalkan kepada tubuh badan. Ini menyebabkan muscle ada mengalami oksigen deficiency state.
keadaan oksigen kurang pada otot ataupun oksigen depth. Jadi glucose not break down completely. Jadi glucose dia takkan pecah sepenuhnya. Dia pecah sedikit sahaja. Sebab apa? Oksigen kurang. Dia mungkin tak dapat masuk ke mitokondria. Mitokondria tak ada oksigen, tak boleh nak pecahkan pyruvate tu. Ya. Dan dia akan hasilkan 2 ATP atau 150 kJ. Jadi ini tanpa menggunakan oksigen. Kemudian ada lactic acid accumulation. Jadi dalam proses penghasilan, pemecahan glukos ni, dia ada penghasilan lactic acid. Jadi bila ada penghasilan lactic acid, disebabkan glukos tu tak dipecahkan sepenuhnya, okey, dia akan ada penghasilan lactic acid. Lactic acid ni akan berkumpul di otot lah. Ini menyebabkan fatigue, menyebabkan masa kram. Oksigen akan oxidize. Tapi bila dah berhenti je, bila dah berehat, dia berhenti daripada aktiviti yang lasak tu, dia akan oxidize balik lactic acid tu. Dia akan membentuk karbon dioksida, air dan ATP. Dan gambar rajah ni antara yang terkenal lah, yang kamu nak kena faham. Sebab KBSM sebelum ni pun ada gambar rajah ni, sekarang ni pun ada gambar rajah ni, dan dia suka ditanya dalam soalan objektif. Okey, nak tak nak kamu kena faham. Jadi sekarang ni kita ada vigorous activity. Orang tu buat satu aktiviti yang lasak. Contohnya exercise yang lasak lah. Cikgu tak tahu lah exercise apa dia buat sehingga akan ada oxygen depth kan. Jadi keperluan oksigen dia terus tinggi lah. Sebab apa? Terus dia buat aktiviti lasak, keperluan oksigen tinggi. Tapi tubuh badan dia tak boleh nak supply oksigen sebanyak tu. Dia kena naik sikit-sikit oksigen intake during exercise. Tiba-tiba tinggi dia punya keperluan kan. Bila tinggi keperluan, di kawasan ni dia ada oksigen depth, kurang oksigen untuk membekalkan kepada sel, untuk sel tu guna untuk pecahkan glukos kepada ATP. Jadi bila keperluan dia tu lagi tinggi berbanding dengan oksigen yang masuk, dia akan menyebabkan oksigen depth, hutang oksigen. Jadi hutang oksigen. Sebab apa? Kadar oksigen intake itu dia naik perlahan-perlahan. Sebab itulah bila seseorang tu nak menjalankan aktiviti yang lasak, contohnya nak panjat bukit ke, gunung ke, apa ke, nak berlari ke, kena warming up dulu supaya nanti tahap pengambilan oksigen tu dah maksimum. Dia dah bersedia dah tubuh badan dia tu. Cikgu nak cerita lebih-lebih sangat pun tak tahu sangat lah. Cikgu bukan sport science student, sains sukan punya pelajar kan. Tapi sekadar yang ada dalam buku teks tu macam tu lah ya. Dia ada macam-macam teknik. Berapa lama kita nak buat warming up ni. Warming up tu dari segi apa, kaki ke, tangan ke, pinggang ke, ikut aktiviti apa. Lepas tu selepas kita buat habis exercise pun kena warming up dulu. Macam-macam lah. Dan cikgu nak cerita lebih-lebih pun cikgu bukan sport science student ya. Jadi mungkin dia orang lebih tahulah, ataupun pakar-pakar fisiologi ni mungkin lebih tahu tentang perkara ni lah. Terutama sekali orang yang terlibat aktiviti lasak ni, kalau dia dah terbiasa dengan aktiviti lasak, selalunya dia tahulah. Okey, dia ada warming up. Warming up tu penting. Even atlet-atlet, kita tengok atlet-atlet Olimpik tu kan, sebelum dia nak lompat ke, sebelum dia nak jalankan dia punya sukan dia tu, mesti dia warming up dulu kan. Kita tengok dia stretching dulu kan. Jadi kemudian bila dia dah berhenti, end of exercise, dia akan ada recovery phases dia. Oxygen depth akan repay. Bayarlah sikit-sikit, lama-lama habislah. Dah tidak ada lactic acid lagi dah. Itu yang mampu cikgu terangkan kepada kamu lah. Jadi dah habis chapter 7, cellular respiration. Untuk next chapter, kita akan cuba fahamkan respiratory system in human and animals. Ini banyak sikit. Ada serangga, ada ikan, kemudian ada katak, kemudian ada manusia. Okey, dan manusia bahagian mana yang agak susah yang ini. Okey, KBSM dulu tak teruk sangat. Kamu ni kena belajar detail sikit. Okey, yang ini karbon dioksida ni. Oksigen tak ada masalah. Oksigen mudah saja untuk angkut oksigen. Nak angkut karbon dioksida ni masalah ni.
Ya, nak angkut karbon dioksida ni agak complicated dan ada banyak proses kimia yang berlaku. Okey, jumpa di video yang seterusnya nanti ya. Video mengenai chapter 8 respiratory system in human and animal.